Satu perkara yang telah menjadi jelas dalam kempen ketenteraan baru-baru ini di Iran ialah kepentingan kritikal mineral nadir bumi. Jika minyak memacu peperangan abad ke-20, mineral nadir bumi pula yang memacu peperangan abad ke-21. Tetapi mari kita perincikan lagi. Minyak memacu pergerakan. Nadir bumi membolehkan risikan, ketepatan, dan kawalan. Dan itulah perubahan yang kebanyakan orang terlepas pandang. Kerana peperangan modern, ia bukan sekadar tentang sejauh mana Anda boleh pergi. Ia tentang apa yang Anda boleh lihat, apa yang Anda boleh proses, dan seberapa tepat Anda boleh menyerang. Ia tentang sistem yang menggerakkan F-35, tata susunan radar, Iron Dome, David Sling, peluru berpandu tepat sasaran, drone, satelit, malah penglihatan malam. Inilah yang dimungkinkan oleh unsur nadir bumi. Sekarang disinilah Israel mulai menjadi sebahagian daripada cerita ini. Israel tidak mempunyai simpanan besar unsur nadir bumi. Ia bukan China. Tetapi itu bukan lagi kelebihan sekarang. Kerana di medan pertempuran baru ini, kelebihan tidak lagi diberikan kepada negara yang memiliki tanah tersebut. Ia diberikan kepada negara yang tahu bagaimana untuk mendapatkan nilai daripada tanah tersebut. Dan itulah tepatnya di mana Israel sedang memposisikan dirinya. Sekarang, mari kita jelaskan sesuatu dari awal. Mineral nadir bumi sebenarnya bukanlah sesuatu yang jarang ditemui. Ia wujud di seluruh dunia. Masalahnya ialah ia tersebar. Ia tersebar dalam kuantiti yang sangat kecil di banyak tempat dan amat sukar untuk dipisahkan serta ditapis. Itulah kuncinya. Bukan menemui unsur nadir bumi, tetapi mengekstrak, memproses, dan memisahkannya. Dan disitulah pertempurannya. Jadi bila kita bercakap tentang unsur nadir bumi, kita bukan bercakap tentang geologi, kita bercakap tentang keupayaan. Ia menjana sistem panduan dalam peluru berpandu berketepatan tinggi, menggunakan unsur seperti neodymium dan dysprosium untuk mengawal permukaan kawalan penerbangan secara masa nyata. Ia berada di dalam sistem radar, membolehkan sistem seperti Iron Dome dan David Sling menjejak dan memintas ancaman dengan ketepatan. Ia tertanam dalam pesawat seperti F-35, menguasakan sensor, avionik, dan sistem peperangan elektronik. Ia juga membekalkan kuasa kepada drone yang serupa dengan yang ada di rumah Anda, yang mungkin dibeli oleh anak Anda. Ia memberikan keupayaan maut yang luar biasa kepada platform kecil. Ia membolehkan penglihatan malam dan penetapan sasaran, membenarkan satu pihak beroperasi dalam kegelapan, sementara pihak lain tidak dapat. Sekarang jika Anda keluarkan mineral-mineral ini, maka segala-galanya, dan saya maksudkan segala-galanya, di sekeliling kita akan merosot. Kurang ketepatan, kurang kelajuan, kurang kesedaran, dan kurang kawalan. Sekarang, inilah reality strategik. China bukan sahaja bertindak awal dalam bidang unsur nadir bumi. China membina kawalan ke atas unsur nadir bumi. Kawalan ke atas perlombongan, kawalan ke atas pemprosesan, dan kawalan ke atas pemisahan unsur-unsur tersebut. Dan sekarang, China sedang menggunakan kawalan itu. Pada April 2025, China mengenakan sekatan ekspor ke atas unsur nadir bumi utama, terutamanya magnet yang dihasilkan daripadanya. Tetapi mereka melakukan sesuatu yang sangat bijak. Ia bukan sekatan penuh, ia sesuatu yang jauh lebih berkuasa. Mereka membina satu sistem pelesenan. Kamu tahu, begitulah dunia berfungsi hari ini kan? Ia bukan tentang mesin kopi yang kamu beli dengan harga $400. Ia tentang kapsul yang kamu beli dengan harga $100 sebulan. Ia tentang mereka melesenkan teknologi kepada kamu dan membuat kamu ketagih. Jadi sekarang, syarikat-syarikat memerlukan kelulusan pelesenan kerajaan untuk mengekspor bahan-bahan kritikal, termasuk dysprosium, terbium, yttrium, dan gadolinium. Ini adalah bahan-bahan yang digunakan dalam sistem pertahanan canggih, dan apabila kamu mendapatkannya dalam kuantiti tertentu, mungkin kamu akan berkata, kamu tahu apa? Saya akan terus menggunakan sistem langganan daripada memulakan syarikat saya sendiri. Tetapi inilah maksudnya. Dengan berbuat demikian, mereka mengawal dan memperlahankan bekalan. Malah sebelum proses kelulusan bermula, syarikat-syarikat tertentu, terutamanya dalam bidang pertahanan dan aeroangkasa, boleh kehilangan akses sepenuhnya. Itu bermakna, syarikat-syarikat utama aeroangkasa dan pertahanan di seluruh dunia, terutamanya di Amerika Syarikat, boleh kehilangan akses sepenuhnya. Dan akses kepada mineral-mineral nadir itu, ia hanya berada dalam ruang lingkup politik. Ia bukan berdasarkan pasaran. Ia berdasarkan dengan siapa Anda bersekutu. Dan tumpuan di sini bukan sesuatu yang rawa. Ini adalah unsur nadir bumi berat secara khusus yang paling sukar untuk diproses. Dan secara strategik, inilah yang paling penting.
Disitulah China menggunakan kekuatannya. Dan inilah bidang di mana China hampir menguasai sepenuhnya. Jadi apabila China mengetatkan ekspornya, ia bukan sekadar mengehatkan bekalan. Ia mengawal keupayaan. Ia mengawal sistem radar, peluru berpandu, perlindungan peluru berpandu, F-35, dan drone di rumah Anda. Sekarang, China pernah menggunakan alat ini sebelum ini. Malah, mereka telah menggunakannya terhadap Jepun pada tahun 2010 dan baru-baru ini dengan bahan strategik lain. Ini adalah satu corak. Jadi sekarang, kita bukan bercakap tentang risiko masa depan. Anda boleh melihat perkara ini berlaku secara langsung di depan mata kita. Sebenarnya, Amerika Syarikat telah melihat perkara ini dan mereka sedang cuba untuk mengejar. Mereka sedang cuba membina semula perlombongan nadir bumi domestik ini. Mereka sedang melabur dalam pemprosesan. Mereka sedang mewujudkan rantaian bekalan penuh dari lombong hingga ke magnet. Tetapi ini bukan mengambil masa beberapa hari. Ia bukan mengambil masa beberapa minggu. Ia mengambil masa bertahun-tahun. Walaupun Anda melabur berbilion-bilion, Amerika Syarikat masih sangat jauh daripada mencapai kemandirian. Presiden Trump tahu perkara ini. Amerika Syarikat tahu perkara ini. Jadi sekarang ia sedang melakukan dua perkara. Dan disinilah kita perlu beri perhatian dan dengar dengan sangat teliti. Yang pertama ialah, Amerika Syarikat sedang menggunakan kuasanya. Dan yang kedua, ia sedang membina pakatan. Anda lihat, jika China mempunyai segala yang diperlukan, maka ia tidak perlu berdagang dalam unsur nadir bumi. Tetapi China tidak mempunyai segala-galanya. Malah seperti yang telah kita bincangkan dalam podcast ini, ia tidak mempunyai bekalan minyak domestik. Jadi untuk menampung kekurangan ini, China mendapatkan minyak dari negara-negara seperti Rusia, Arab Saudi, Qatar, dan lain-lain. Tetapi terutamanya dari rejim-rejim penyangak yang setia kepadanya dan bergantung kepadanya. Seperti Venezuela dan Iran, yang menukar minyak mereka untuk wang kerana mereka disenarai hitamkan di peringkat global dan untuk teknologi senjata yang mereka gunakan untuk mengancam dunia bebas. Kini, Donald Trump pula tampil. Dengan memotong ekspor Iran ke China, Amerika Syarikat sedang menyingkirkan salah satu pembekal minyak utama mereka. Itu bermakna, China tidak akan mempunyai cukup minyak untuk beroperasi dalam jangka masa yang lama. Anggaran berkisar antara 2 bulan hingga 4 bulan, dan mereka akan memerlukan minyak. Dan apabila mereka memerlukan minyak, sebagai balasan, mereka perlu memperdagangkan apa yang diperlukan oleh Barat. Apakah itu? Betul, logam nadir bumi. Ini adalah ciri utama perang ini. Jika kita melihat ke hadapan, jika China memutuskan untuk bertindak terhadap Taiwan, jika mereka memutuskan untuk mengekang dunia daripada mendapatkan unsur nadir bumi dengan memotong bekalan minyak mereka dari Venezuela dan Iran dari negara-negara penyangak ini, bukan sahaja Anda menghentikan keganasan, bukan sahaja Anda melucutkan keupayaan nuklir Iran, Anda juga memaksa China untuk berdagang dalam unsur nadir bumi sehingga Barat dapat meningkatkan pengeluarannya. Perkara kedua yang sedang dilakukan oleh AS ialah ia memerlukan pakatan. Dan sekarang itu membawa kita ke Washington DC. Beberapa minggu lalu, terdapat mesyuarat peringkat menteri mengenai mineral critical. Lebih daripada 50 negara berkumpul, semuanya memberi tumpuan kepada satu perkara, yaitu memastikan bahan-bahan yang menjadi asas kepada teknologi moden dan keselamatan negara. Dan tak apa, Israel yang kecil pun ada di sana. Gideon Sa'ar, Menteri Luar Negeri kami, menghadiri satu mesyuarat bersama pegawai kanan Amerika Syarikat dan rakan-rakan global. Ia bukan sekedar simbol kehadiran beliau di sana. Ini adalah usaha menyelaraskan Israel dengan ekosistem unsur nadir bumi. Ini adalah usaha menyelaraskan Israel dengan negara-negara dalam sektor unsur nadir bumi. Ini adalah usaha menyelaraskan Israel dengan Barat dalam usaha untuk menyelesaikan krisis nadir bumi. Kerana Amerika Syarikat faham, ini bukan lagi sekadar soal ekonomi. Ia bukan hanya tentang apa yang boleh dibeli. Ini adalah tentang kawalan strategik. Dan sekarang, mari kita lihat apa yang sedang berlaku di dalam Israel. Terdapat satu usaha nasional, satu usaha strategik negara untuk memasuki bidang unsur nadir bumi, bukan melalui perlombongan, tetapi melalui inovasi. Anda tahu, Israel adalah sebuah negara kecil, di mana semua orang saling mengenali, yang bermaksud kita boleh bergerak dengan pantas. Oleh itu, pihak berkuasa inovasi Israel bersama-sama dengan Kementerian Tenaga telah melancarkan satu cabaran nasional yang menyeru kepada semua rakyat Israel. Dorong syarikat permulaan anda untuk memberi tumpuan kepada pengekstrakan, pemprosesan, kitar semula dan penggantian unsur nadir bumi. Dan itu sebenarnya mencerminkan pemahaman yang lebih mendalam,
perlumbaan global untuk mineral kritikal, ia tidak lagi ditentukan oleh jumlah atau size, tetapi oleh keupayaan untuk mengekstrak dan memprosesnya. Jadi mari kita lihat bagaimana hal ini dilaksanakan dalam praktiknya. Israel sedang berusaha untuk mengekstrak unsur nadir bumi daripada simpanan fosfat di Negev, bukan dalam kepekatan yang tinggi, tetapi dalam bentuk yang boleh diekstrak. Ia sedang membangunkan teknologi untuk mendapatkan semula bahan daripada sisa industri. Ia sedang meneliti hasil sampingan kimia, bahan yang kebanyakan negara buang. Ia sedang memajukan teknologi pemisahan, bahagian yang paling kompleks dan bernilai dalam keseluruhan proses. Terdapat syarikat Israel seperti ICL Group yang sudah berada di tengah-tengah perkara ini. Mereka mengendalikan sistem kimia berskala besar yang boleh disesuaikan untuk mendapatkan semula bahan-bahan kritikal. Terdapat syarikat permulaan yang muncul melalui program nasional. Mereka sedang berusaha memendekkan kitaran pengekstrakan, meningkatkan kadar pemulihan, mengurangkan kos, dan meningkatkan kecekapan. Dan pada masa yang sama, Israel sedang melabur dalam sesuatu yang menarik. Sekarang, berhati-hati dengan perkataan yang saya akan sebut, kitar semula. Saya bukan bercakap tentang mengitar semula botol dan tin Anda dalam kotak susu Anda. Mengeluarkan unsur nadir bumi daripada elektronik, daripada sistem pertahanan yang tidak lagi digunakan, daripada infrastruktur industri sedia ada, dan juga membangunkan pengganti, mengurangkan kebergantungan sepenuhnya kepada bahan yang paling terhad. Sekarang coba fikirkan tentang implikasi strategik. Jika Israel boleh mengekstrak unsur nadir bumi daripada sisa, mereka tidak perlu pun mengawal lombong tersebut. Jika mereka boleh memprosesnya dengan lebih cepat, dan jika mereka menjadi amat diperlukan dalam rantaian bekalan global, dan jika mereka boleh mengintegrasikannya terus ke dalam sistem pertahanan mereka, ia mengurangkan kebergantungan dan menjadikan kita pemain utama di peringkat global. Jadi, mari kita undur selangkah ke belakang. Ini bukan kisah tentang mineral. Ini adalah sebuah kisah tentang kawalan. Kawalan ke atas rantaian bekalan, kawalan ke atas pengeluaran ketenteraan, dan yang paling penting, terutamanya dalam kes Israel, kawalan ke atas kemerdekaan kita. China membina dominasi melalui kawalan pemprosesan. Amerika Syarikat sedang cuba membina semula keupayaan melalui pakatan. Dan Israel sedang meletakkan dirinya tepat di tengah-tengah percaturan ini. Bukan dengan memiliki tanah itu, tetapi dengan menguasai apa yang keluar dari tanah tersebut. Kerana pada masa hadapan, kelangkaan bukan hanya mengenai mineral, ia juga akan berkaitan dengan pengetahuan. Dan memiliki kepakaran yang jarang dimiliki dalam mengekstrak bahan-bahan jarang adalah apa yang akan memberikan Israel kelebihan luar biasa yang diperlukan untuk masa hadapan. Kisah Timur Tengah tidak lengkap tanpa memahami sesuatu yang penting. Mengapa Israel berada di sini pada peta? Dan ia berada di sini kerana kita mempunyai sejarah di tanah ini selama lebih 3.800 tahun. Dan sejarah itu didokumentasikan dan dipamerkan melalui penemuan arkeologi di kota Daud di Yerusalem Purba, tempat Raja Daud dan para nabi berjalan, seperti yang tercatat dalam kitab-kitab suci. Ini adalah tempat yang saya telah bekerja selama lebih 2 dekad. Sekarang, musuh-musuh Israel yang sering memanggil rakyat Israel sebagai penjajah dan mendakwa bahwa Israel tidak mempunyai asas, mereka sedar sejak awal lagi bahwa arkeologi yang tertanam di bawah tanah sepenuhnya menafikan dakwaan mereka. Jadi mereka cuba segala-galanya untuk menghentikannya, dari keganasan hingga ke Rumah Putih. Sekarang, kisah ini diperincikan dalam buku saya yang menjadi bestseller New York Times, When the Stones Speak. Buku ini tersedia dalam bahasa Inggris di Amazon dan pautannya ada dalam nota rancangan. Ia juga kini tersedia dalam bahasa Ibrani jika Anda mempunyai rakan atau keluarga, atau Anda lebih suka membacanya dalam bahasa yang digunakan di tanah Israel. Dan ia juga akan diterbitkan tidak lama lagi dalam bahasa Rusia. Sila beli salinan Anda hari ini dan tinggalkan message di ruangan komen. Saya ingin mendengar pendapat dan maklum balas Anda tentang buku saya. Terima kasih.